katanya dia jual kuih kepung, buah melatu, buah sembilan, buah pepak, buah dengamu, buah pahang, buah sarawak, buah sampah. Nak kita tengok lah, sedap ke tak? Saya punya tu, dia tak ada dengar pun punya. Boleh ke dia buat kuih? Tak ada dengar pun, dengar cerita kuih telur pun, tak sedap. Sempat juga pun empat. Itu belajar kita. Itu kita tu yang cakap. Suku-suku kita, sekali kita. Tetapi Nabi SAW menyatakan sesuatu itu adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk Nabi SAW Allah Taala turunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat. Berbeza dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat. Kalau kita lihat ulama mentakwilkan Al-Quran, kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Rasulullah SAW biwasitati Jibril. Al-kalamu kalamullah al-mu'jiz, kata-kata Allah yang merupakan mukjizat. Mukjizat yang tak bila dua apa-apa sekalian, maka sekalian dia ada dua mukjizat ni, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi lah mukjizat yang boleh dilihat oleh mata kasar. Kita boleh tengok, kita boleh rasa, kita nampak, kita boleh tengok. Bukan kita sekarang ni, manusia yang hidup pada zaman Nabi SAW tu melihat mukjizat tu. Contohnya peristiwa Nabi membelah bulan. Orang-orang Arab Quraisy ketika itu nampak bulan terbelah. Peristiwa Nabi, makanan yang dimakan oleh Nabi bila bersama sahabat tumpang makan sekali, berapa ramai sahabat masuk pun tak habis makanan itu. Itu pun satu mukjizat Nabi SAW. Tapi apa-apa yang betul hijau jangan pula macam tu pula. Makan sikit hijau yang cakap tu ada usuk-usuk makan. Tak habis ni, hongkong ni. Nabi pun tak habis, tak habis kan? Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi dia, bila dia makan makanan tu jadi barakah, orang tumpang makan tak habis. Tak habis makanan tu. Berapa ramai datang dah, 100 ke 200 ke 1000 ke 2000 sahabat datang makan selesai. Semua makan dengan kenyang dan sukacita dan gembira. Kalau ada bird, saya bird boleh. Kenyang. Itu nampak. Tapi mukjizat maknawi, mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi kita boleh rasa apabila kita membaca Al-Quran itu, kita boleh rasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Apabila kami sekiranya kami letak Al-Quran di atas sebuah bukit, kamu akan lihat bukit itu tak tunduk dan takut kepada Allah SWT. Hebatnya Al-Quran letak ada bukit, bukit pun boleh jadi kecut. Bukit itu jadi dataran. Bukan dia bertambah tinggi, dia jadi dataran. Betapa bukit pun takut kepada Al-Quran. Kita manusia tak takut kepada Al-Quran. Kita tak takut kepada peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ini beda lagi di akhir zaman dekat saya akan bawa, saya akan mendengar kepada tuan-tuan satu sajak kematian. Sajak apa namanya? Sakaratul maut. Ada dengar. Kalau dah dengar tu bagus, kalau dah dengar Allah Ta'ala kata setiap orang yang hidup pasti akan merasai mati. Tapi kita sebagai manusia, kita boleh kata seperti dunia anak yang punya. Pasal sebab bila isteri tua merajuk balik ke rumah isteri muda, kalau dua-dua merajuk anak kahwin tiga, kalau tiga-tiga merajuk anak itu kahwin empat, macam abang je. Kahwin empat. Kalau bapak merajuk tak kahwin lima, apa hajar? Sebab dikatakan kahwin satu wajar, kahwin dua belajar, kahwin tiga mengajar, kahwin empat baru betul-betul belajar, kahwin lima kurang ajar.
sebagai mukjizat. Bila kita baca, kita rasa tenang tak? Kata ustaz saya dulu di sekolah, ustaz dia kata ke adik-adik sini, anak-anak sekalian, kalau susah hati baca surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an batha. Sampai ni. Susah hati, misi-misi di belakang susah hati. Boyfriend buka-buka Facebook ada gambar orang lain. Siapa dia? Kawan, sekadar kawan, hanya kawan. Ia tu kawan. Tengok Facebook perempuan tu tulis pula, I love you, you love me, you kiss me. Hati kita gemuk gedam kawan. Bukan gemuk lagi, gedam. Susah hati. Balik rumah nangis. Buat taik mata sampai berkati-kati. Tanya Ustaz Zulafri, Ustaz, saya susah hati Ustaz, sedih Ustaz. Kenapa? Boyfriend saya dah ada girlfriend. Apa susah aku ada? Itu kata Ustaz Zulafri lah. Aku pun bujang 3. Ustaz Zulafri bujang 4 lagi. Ustaz Zulafri bujang 3. Single, not single, but available. Inilah tak orang berbeli. Jadi bila kita baca Al-Quran, itulah dia mukjizat Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tetaplah dengan mengerti Allah, hati akan tenang. Bila kita baca Quran, hati akan tenang. Cuba tengok dalam bulan Ramadan. Kita boleh tadarus bila baca Quran. Tenang tak kita, tuan-tuan, abang-abang sekalian? Tenang tak? Tenang. Macam mana abang-abang yang hujau baca Quran tenang? Kita berserabut baca, boleh lagi baca, perempuan lagi berserabut. Abang-abang yang hujau ni rasa-rasa macam lain-lain. Sebab baju ni pun lain-lain. Yang baju hijau muda, yang kakak baju merah, baju tudung hitam. Gimana? Baca Quran, lagi serabut agak. Lagi serabut saya juga pula, lagi serabut saya. Saya pergi bapak lagi serabut saya. Dia macam cerita bunyi pula. Dia bilang ni hati mereka. Jadi bila kita baca Quran, hati kita tenang dan dapat pahala dari Allah SWT. Man qara'atan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan yang satu itu 10 pahala. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tidak kata alif lam itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Bagi kita baca alif lam itu 30 pahala kita dapat. 30 pahala kita dapat. Kalau kita baca alif lam mim, jadi kakaknya baca alif lam mim kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tu pas kau sudah baca, dia baca memang semua. Cukup kan 30 tu Ustaz. Jangan macam tu. Baca lagi banyak, maksudnya lagi banyak kita baca, lagi banyak pahala kita dapat. Hati kita pun bertambah tenang. Inilah dia mukjizat Al-Quranul Karim. Ya. Yang mana Al-Quranul Karim ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Di sini ada 2 istilah. Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan ini ulama sepakat mengatakan 17 Ramadan. Pada tarikh yang sama Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Sesama dibaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada hari yang sama, pada malam yang sama, Al-Quran diturunkan
Daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, satu tempat di langit namanya Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW dengan perantaraan Jibril yang tolong bawakan, tolong turunkan, tolong sampaikan secara beransur-ansur 23 tahun. Itulah dia Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Al-Quran itu daripada, tidak ada keraguannya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita kena beza. Nuzul dia turun sekaligus, jumlatan wahidah. Tanzil turun secara beransur-ansur. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.